Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Allahumma alimna ma jahilna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Shadaqallahu azim. Apakah patut kamu menyuruh manusia dengan melakukan kebaikan, dalam masa yang sama kamu melupakan diri kamu sendiri dalam keadaan kamu membaca kitab, ini Taurat dan Injil? Apakah kamu tidak mempunyai akal, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani? Shadaqallahu azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 44. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah tafsir kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada pagi ini diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas kita baca ayat 43 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala bagi arahan kepada orang Yahudi dengan 3 arahan. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala arahkan orang Yahudi ni solat. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala arahkan orang Yahudi supaya bayar zakat. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala arahkan orang Yahudi supaya rukuk bersama-sama dengan orang yang rukuk. 3 perkara: aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sembahyang, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk. Kita sebut hari itu solat. Semua agama ada konsep solat. Semua agama ada konsep sembahyang. Cuma cara agama Yahudi dengan agama Islam sembahyang ni beza. Kita sembahyang cara kita, orang Yahudi dengan cara mereka, Nasrani dengan cara mereka, Hindu, Buddha ada cara sembahyang masing-masing. Islam ada cara kita, dan sembahyang ni kok mana pun kena ikut aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Yahudi tu dia ada aturan sembahyang cara agama mereka. Bila mereka tengok Islam, mereka kena ikut Islam, makanya sembahyang mereka kena ikut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh pandai-pandai. Bukan orang Yahudi lah, kita pun orang Islam. Kalau kita nak sembahyang kena ikut cara Nabi. Tak boleh pandai-pandai kita reka sembahyang. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dah ajar pada kita sembahyang ni zuhur 4 rakaat. Kita jangan nak pandai-pandai rembat 5 rakaat. Kenapa 5 ni? Banyak sikit dia. Ayah dia kan sembahyang bapak dia punya ni. Tak boleh sembahyang subuh 2 rakaat. Kena buat 2 lah. Dia kata tak boleh, kita buat 10 Ustaz. Berpuas hati bangkit sembahyang subuh. Duk tidur-tidur tu tinggalkan selimut. Duk sejuk-sejuk tidur tu boleh tinggal. Mari sembahyang 2 rakaat. Tak cukup. Kita buat 10 puas hati. Tak boleh. Tak boleh gitu, tak boleh. Sembahyang ni dia kena ikut aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sembahyang ada sujud. Sujud tu bagaimana? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sab'atul ara', dengan 7 anggota. 7 anggota lah. 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki kat belakang, dahi 1, 7 anggota.
Kita kata macam ni lah ustaz, kita kurangkan, kita buat 5 anggota sahaja. Maksudnya masa kita semayang, 2 tangan, 2 lutut, 1 dahi, kaki kat belakang saja je angkat. Saja je macam semayang ayah dia punya. Tak boleh. Sebab itu bukan aturan yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ibadat ni kita kena ingat, diterima oleh Allah SWT ni, dia ada beberapa perkara yang kita kena ingat. Yang pertama, mesti ikhlas kerana Allah. Ibadat lah, apa-apa ibadat pun kalau nak diterima oleh Allah, pastikan yang pertama ikhlas kerana Allah. Kalau kita tak ikhlas pun tak diterima oleh Allah SWT. Maksudnya ikhlas yang pertama. Yang kedua, ibadat kita pastikan ikut susugalo bentuk yang dibuat oleh Nabi SAW. Dia tak boleh kita reka-reka sikit, kita tambah-tambah sikit, kita kurang-kurangkan sikit, tak boleh. Kalau kita semayang ikhlas macam mana pun, tapi bentuk dia bukan aturan Nabi Muhammad, tak ada pahala. Tak ada pahala, dan istilah hari bulan ibadat itu tak sah pula. Nak bagi tahu dia ada syarat-syarat yang perlu kita tunaikan semasa kita menunaikan ibadat as-salah. Orang Yahudi ada semayang cara mereka ikhlas macam mana pun semayang, tapi kalau tidak ikut aturan Nabi Muhammad SAW, semayang mereka tak ada pahala. Ikhlas macam mana pun dia orang semayang, tapi kalau dia orang ni tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasulullah, makanya ibadat mereka kosong. Makanya Allah SWT suruh pada orang Yahudi, aqimus salah, dirikan semayang. Dan kita dah sebut kenapa dirikan semayang. Kenapa Allah Ta'ala tak kata semayanglah, dia tak kata wasallu, dia kata aqimus salah, dirikan semayang. Sebab ada 2-3 maksud. Yang pertama, qiyam tu bagi lama sikit. Dalam semayang tu dia ada rukun panjang, dia ada rukun yang pendek. Antara rukun yang panjang ni qiyam. Qiyam ni bagi panjang, lama sikit. Itu sunnah Nabi SAW. Yang keduanya, bukan sekadar benda yang bukan semayang sunat, bukan semayang wajib je kita buat, semayang sunat pun kita buat sama. Masa kita buat ibadat semayang tu sendiri tu, bukan rukun dan syarat dia kita jaga, yang sunat pun kita jaga, ab'ad, hayat, contoh kan, jaga. Yang tu dikatakan sebagai aqimus salah, dirikan semayang. Yang kedua, Allah Ta'ala kata wa atuz zakah, bayar zakat. Kenapa bayar zakat? Bayar zakat ni yang pertamanya nak membersihkan elemen-elemen haram dalam harta kita. Sebab kita tak yakin 100% harta kita ni bersih daripada elemen haram. Mungkin ada elemen haram, tak kat mana tak tahu. Jadi macam mana nak membersihkan elemen haram itu? Caranya bayar zakat. Satu. Yang keduanya, zakat ni dia nak menghubungkan silaturahim antara manusia dengan manusia lain. Bila kita bayar zakat, di situ dia ada satu unsur disebut hablun nas, pertalian antara manusia sesama manusia. Jadi kita ada hubungan antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang berada dengan orang yang tak ada, antara orang yang ada kemampuan dengan orang yang tak ada kemampuan. Jadi di situ tu ada hubungan silaturahim. Pentingnya zakat. Orang Yahudi ada tak zakat ni? Ada, tapi dalam agama sama-sama dia. Kalau orang luar daripada Yahudi miskin, dia tak boleh mampus. Ni orang Yahudi. Orang Yahudi ni dalam agama dia haram juga riba, tapi sama-sama Yahudi. Riba ni haram, sama-sama Yahudi. Tapi kalau dengan bangsa lain halal. Tu Yahudi. Kat mana konsep ukhuwah tu? Kat mana konsep kasih sayang tu? Tak ada. Yang ada konsep asabiah, perkauman. Perkauman dalam agama Yahudi. Islam haramkan. Islam Nabi Muhammad aja tak boleh. Benda ni bukan ajaran Islam. Islam bukan begitu. Islam bukan agama nak jaga bangsa tertentu, tapi Islam ni datang nak jaga semua manusia. Itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi tahu Yahudi dah, kau jangan buat kerja macam ni. Ni, ambil apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah Taala kata warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Rukuk bukan rokok, rukuk. Rokok pula, risau rokok pula kan, salah faham. Rukuk tu, rukuk ni sekurang-kurangnya turun hujung jari sampai ke lutut. Itu paling common lah rokok. Kadang-kadang ada kita ni bila semayang dia sakit pinggang, dia nak rokok tak boleh, nak betul tu dia pergi bengkokkan lutut dia. Tak betul tu, salah. Kalau kita tak mampu nak betul rokok betul-betul tu, cara betul tu lah yang tok guru pondok, tok guru kita, ustaz-ustaz kita duk ajar. Kena belakang tu sama, kalau tak papan tu nampak sama. Tu ustaz-ustaz kita dah ajar lah. Sebenarnya tak adalah betul sangat.
Payah kita nak tahu setara mana betul tu, payah nak tahu kan. Dan kita pula tak payahlah tanya kawan kita, masa aku rokok nanti kau tengok lepas tu tegur, tak payah bermasa betul kan. Kau rokoknya kau agak-agak sama dah ni, agak-agak tu dah memadai. Macam mana kita turun tu sampai kat tangan kita tu, kat lutut tu, lepas tu kita perbetul tangan kita, lepas tu kita tengok tempat sujud tu kan. Cara dia macam tu, kita agak-agak ni belakang tu sama dah. Itu tu rokok yang sempurna lah. Tiba-tiba kita ni tak mampu nak bagi macam yang biasa kita buat tu lah, macam orang-orang muda nak buat. Kita ni orang tua sakit pinggang lah bagi contoh. Kita turun sikit tu, ujung jari sampai ke kepala lutut, okey dah. Ujung jari tu sampai ke kepala lutut, itu pun sudah dikira sebagai rokok. Sekurang-kurang rokok, ujung jari sampai ke lutut. Kalau orang jenis tangan panjang, untung banyak kan, orang tua tangan panjang, macam kita tangan pendek ni kendah lah sikit kan. Rokok. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, warka'u ma'ar raki'in, rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok. Sebelum tu dia kata semayang, tapi dia tak kata semayanglah bersama-sama dengan orang semayang. Tapi bila sampai rokok, dia kata rokoklah bersama-sama dengan orang rokok. Kenapa rokok? Kenapa tak kata wasjudu ma'as sajidin, sujudlah bersama-sama orang sujud? Tak. Ataupun dia kata qiyamlah bersama-sama orang qiyam? Tak. Ataupun wasallu ma'al musalli, semayanglah bersama orang semayang? Tak, dia tak kata macam tu. Allah Ta'ala kata warka'u ma'araki'in, rokoklah bersama-sama orang rokok. Kenapa? Sebab penentuan dapatnya jemaah itu apabila dapat rokok bersama dengan imam. Kita sebut hari itu kan, muwafiq dan masbuk. Kalau kita ni orang masbuk datang lambat, muwafiq tak kita tak bincang dah, ada ulang balik ni. Jadi bila kita semayang datang lambat, kadar kita dapat rakaat tu kat mana? Apabila kita dapat tamakninah rokok Pak Imam. Datang lambat angkat takbir, Allahu Akbar, Pak Imam Allahu Akbar juga, tapi Allahu Akbar tu rokok. Kita Allahu Akbar takbiratul ihram, kita pun Allahu Akbar, Pak Imam rokok. Kita tak payah baca suratul Fatihah, terus rokok bersama Pak Imam. Dan rokok tu dapat break sekali, sama-sama dapat tamakninah. Bila sama-sama dapat tamakninah, makanya kita sudah dikira sebagai dapat rakaat. Penentuan dapat rakaat itu terletak kepada tamakninah rokok Pak Imam. Ataupun kita datang lambat, Pak Imam baca inna atainakal kausar, kita pun angkat takbir Allahu Akbar. Kalau baca Fatihah tak sempat pun habis. Kalau sebab pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, Pak Imam rokok. Inna atainak pendek kan. Jadi pun kita pun rokok terus, yang berbaki tu Pak Imam tanggung. Dan kita dikira sebagai dapat rakaat apabila kita dapat tamakninah rokok bersama dengan imam. Kalau kita turun, Pak Imam bangkit selisih jalan, maka tak dapat rakaat. Nampak? Lebih-lebih lagi lah angkat takbir Pak Imam dah tidak dah lagi lah, tak dapat kan. Jadi penentuan dapat rakaat itu terletak kepada rokok Pak Imam tadi. Disebabkan penentuan dapatnya rakaat jemaah dengan dapatnya tamakninah rokok Pak Imam, makanya tidak heran ayat ini Allah Ta'ala kata warka'u ma'araki'in, rokoklah bersama-sama dengan orang-orang yang rokok. Itu hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan ayat sebegini ya. Baik. Yang ini kita dah bincang dalam kuliah lepas. Ni ulang balik. Orang Melayu mudah lupa, kena ulang balik lah. Kan? Baik. Hari ini kita sambung ayat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah patut kamu wahai orang-orang Yahudi menyuruh orang melakukan albir, kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa diri kamu sendiri, wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu baca kitab Taurat dan Injil. Afala ta'qilun, tak ada otak. Afala ta'qilun ni terjemah sedap, tak ada otak, tak ada otak. Terjemah orang Melayu kan. Yang pertama dalam ayat ni, asbabun nuzul, sebab turun dia cerita tentang orang-orang Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Yahudi sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang selalu duk kempen dekat orang-orang Arab di Madinah supaya ikut Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni ada cerita dalam Taurat dan Injil. Jadi mereka ni bila baca Taurat, dalam Taurat tersebut Muhammad ni orang Arab, dia bagi tahu pada orang Yahudi, "Oi Yahudi, kau dia orang Arab." Orang Yahudi bagi tahu orang Arab, kau kena ingat. Nanti dalam bangsa kau orang ni ada seorang nabi namanya Muhammad. Ahmad. Dia dalam Taurat dia sebut Muhammad Ahmad. Ada seorang nabi namanya Ahmad. Orang Arab bangsa kau orang. Nanti kalau dia datang, kau ikut dia.
Siapa dah bagi tahu ni? Ni tunggu Yahudi. Dia duk kempen supaya orang-orang Arab ni ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi Muhammad belum dilahirkan lagi. Bukan sekadar ada orang kempen Arab ni ikut Nabi Muhammad, bahkan masa mereka berperang, orang Yahudi masa berperang, dia orang nampak macam nak kalah, dia orang akan bertawassul. Dan antara tawassul mereka adalah dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk perang-perang macam nak kalah, dia doa, ya Allah Tuhanku, minta keberkatan dengan kedatangan Nabi Muhammad yang bakal nak datang ni, tolong bagi kemenangan kepada kami, bla 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 bla. Dia doa. Orang Yahudi punyalah percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar percaya, dia pergi suruh pula orang lain percaya. Pak Arab ni, orang Arab masa tu orang tak panggil Madinah, orang panggil Yathrib. Korang ni ikutlah, nanti ada seorang Nabi, bangsa korang, bangsa Arab, kami orang Yahudi ni, korang ni yang bahasa Arab ni jumpa satu Nabi Muhammad, Ahmad nama dia, nanti datang ciri dia begini, ikut. Siapa kempen? Orang Yahudi. Tiba-tiba bila Nabi Muhammad SAW datang sungguh, Nabi Muhammad ni duduk kat Mekah, lahirnya Nabi Muhammad, orang Yahudi pun dah dengar cerita, Muhammad mari dah, lahir dah orang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi Muhammad besar, Nabi Muhammad pergi ke Madinah, Nabi dilantik sebagai ketua kerajaan pula. Ciri-ciri sebiji, orang Arab tengok betul dah ni, orang Yahudi dah cakap dulu ni betul dah, mari dah. Ni Muhammad sungguh. Habis bapa Arab ni ikut. Bapa Arab ni boleh ikut Nabi Muhammad SAW. Duk ingat kempen pokok Yahudi dulu. Tapi Yahudi tu sendiri tak ikut. Masalah ni. Yahudi sendiri tak ikut. Problem sungguh pokok ni. Jadi bila dia sendiri tak ikut, padahal sebelum dia duk kempen supaya ikut, Allah Ta'ala pun turun ayat kita, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kata Allah SWT, patut ke korang ni duk kempen ikut orang buat baik lah, tapi yang korang lupakan diri kamu sendiri dan kamu baca Taurat dan Injil, apakah korang tak punya akal? Lain cakap, lain buat. Istilah kita panggil cakap tak serupa bikin. Cakap-cakap tak bikin, bikin-bikin tak cakap. Gitulah tu kan. Cakap tak serupa bikin. Itu satu. Yang kedua, ayat ni juga ada kaitan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi Al-Isra wal Mi'raj. Nabi sallallahu ni masa Isra Mi'raj ni macam-macam perkara Nabi Muhammad tengok. Nabi pergi ziarah syurga, pergi ziarah neraka, pergi tengok dalam neraka tu macam mana, pergi tengok dalam syurga tu macam mana. Masa pergi kat syurga tu, Nabi Muhammad nampak ada mahligai besar. Dan mahligai besar pula, ada seorang budak perempuan duduk kat pintu mahligai tu. Nabi Muhammad SAW pun tanya Jibril, siapa punya mahligai besar ni? Istana lah pasal kita sekarang kan. Istana siapa tu? Kata Jibril, kalau nak tahu itulah kepunyaan Umar Al-Khattab. Umar dari istana dah. Jadi yang budak yang tu kira bidadari Umar punya lah tu. Nabi bila dengar, Nabi paling lain, tak nak tengok lah. Balik ke dunia, pergi jumpa dengan Umar, bagi tahu, Umar, kau jangan bimbang, kau dah ada istana, kat syurga dah ada tempat dah, jangan bimbang. Ada pula bidadari syurga, aku pergi tanya Jibril kata kepunyaan kamu, aku terus paling lain. Kenapa tak tengok Rasulullah? Mana boleh, kau kan orang cemburu kuat, kena cover juga cemburukan kawan ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar kata, lah berkira Rasulullah, aku tak ada gitu lah. Bukan orang lain, kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masa ziarah syurga. Dok ziarah syurga tu juga dengar tapak kaki Bilal, seng bunyi kan. Nabi dengar, cara bunyi letak kaki tu macam Bilal tu. Dia tanya Jibril, betul Jibril? Betul dah tu. Macam mana Bilal dia hidup lagi dekat dunia, masuk syurga dah Bilal? Balik kita tanya. Jadi Nabi Muhammad bila balik ke dunia, pergi jumpa Bilal. Tanya soalan boleh? Amalan kamu tak pernah tinggal ni apa agak-agak? Nak tanya soalan sikit lah. Yang Bilal kata, aku ni yang pertama wuduk tak pernah putus lah. Kalau batal tu ambil wuduk lain. Tapi bila aku ambil wuduk, aku akan semayang 2 rakaat, semayang sunat wuduk. Ini cerita orang nama Bilal bin Rabah. Nabi kata berbahagialah. Kamu memang selamat tu. Dalam syurga tu dah ada dah kamu. Tapak kaki bunyi dah dalam syurga tu kan. Nak cerita siapa? Bilal bin Rabah. Bila? Masa Nabi Muhammad pergi ziarah syurga. Banyaklah cerita ziarah syurga tu. Dia tengok keseronokan, kemewahan, apa lagi tempat yang baik, makanan yang sedap-sedap, semua ada dalam syurga.
Nak bagi pada siapa? Orang bertakwa dengan Allah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad pergi tengok juga neraka. Antaranya Nabi Muhammad tengok, awak ramai orang perempuan Awak tengok orang perempuan, ramai perempuan ni. Bila tengok balik bagi tahu pada orang perempuan ni, orang perempuan beringat sikitlah, kata Nabi, aku pergi hari tu tengok ramai sangat orang perempuan. Yang sahabiah lah, muslimat zaman tu pergi tanya, kenapa ya Rasulullah? Itulah masalah korang kalau lidah tak jaga dengan suami duk maki tentu pasal je. Masalah juga tu kan. Mulut tak kerti nak jaga, mulut kena jaga. Yang kalau dengan orang luar tu jangan duk sembang sangat benda bab-bab rumah tangga ni. Duk cerita pasal rumah tangga, gini lah tok laki aku gunggang-gunggang sedap goreng ni. Kadang-kadang kan. Yang kawan ni dengar pula campur sama, tu yang A tu. Kan, ahli mesyuarat tingkap kata Piramli lah. Ahli mesyuarat tingkap kan. Orang jadi mesyuarat bomba nak mengumpat lah apalah. Jadi itulah problem menyebabkan korang boleh masuk neraka. Wala'iyadzubillah kan. Beringat, Nabi kata beringat. Tu bila tu? Masa pergi jarah ke neraka. Masa Nabi Muhammad pergi ke neraka ni, Nabi SAW nampak ada orang ni yang lidah dia panjang, potong. Panjang, dia potong. Keluar lagi, dia potong. Nabi SAW dia tanya Jibril alaihissalam, kenapa yang Jibril? Ni, yang orang macam ni yang lidah dia keluar potong tu, kenapa Muhammad ni? Orang ni kenapa? Apa masalah dia? Apa kata Jibril alaihissalam? Haula khutaba. Mereka ni adalah para khatib, orang penceramah. Orang yang berceramah ni, orang dengar ceramah ni. Tapi khutabah ummatik, khatib penceramah di kalangan umat kamu, ya'murunan nas bil bir wa yansawna anfusahum. Mereka suruh orang buat baik, dia sendiri tak buat. Jomlah kita sembahyang tahajud, kata ustaz tu, dia sendiri tak sembahyang tahajud. Betul. Syekh nak suruh ceramah buat sembahyang tahajud 2 jam dia ceramah. Nak ceramah, tapi nak buat tu susah. Ceramah semua boleh ceramah. Kita pergi kedai kopi cerita bab agama. Oi, canggih Muhammad tu. Cara dia goreng nak jaga agama ni, kalau mufti dengar, mufti pun letak jawatan. Dia punya sedap dia goreng tu. Agama ni bombam dia cerita. Cara dia goreng tu kita dengar. Ush. Kalau letak mufti lah, mufti tu angkat tangan, baik aku letak jawatan. Tengok style cara cerita tu. Tapi duk gongang-gongang kedai kopi tu, orang azan tak sembahyang. Dia macam tu kan. Ada lama. Dia cakap lebih tau, dia tak buat. Ada. Cerita kita mesti infak fi sabilillah. Yang dia kedekut pahit tak ada orang asyik. Dia tu sendiri kedekut. Duk cerita kita kena infak. Ni kalau datang tabung kena bubuh. Ni dia cerita bubuh dia sendiri tak boleh bubuh. Masalah tu. Wala'idzubillah lah. Minta berlindung dengan Allah SWT kan. Nabi Muhammad dah sebut dah. Ni duk lidah keluar potong. Nabi tengok kat neraka. Siapa dia? Ni orang cakap pandai. 2 dah. Nabi SAW gambarkan kan. Yang ketiga, Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, inna finnar rajulan. Dalam neraka ni ada orang-orang tertentu, dia ta'adza, dia akan menyakiti kepada orang lain. Dan menyakiti itu berbentuk bau dia tu busuk sampai menyusahkan orang lain. Faqila, sahabat pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man huwa ya Rasulullah? Orang tu siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimun la yuntafa'u bi ilmihi. Orang yang ada ilmu tapi ilmu dia tak ada manfaat. Ada ilmu dia sendiri tak beramal dengan ilmu. Maknanya cakap pandai lah. Cakap pandai. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Taala nak ajar apa? Allah Taala nak bagi tahu ada satu kelompok manusia yang cakap tak serupa bikin. Itulah sebenarnya. Kamu ramaktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosa di sisi Allah SWT yang dia cakap tapi dia tak buat. Lain cakap, lain buat. Kan? A cakap, B yang buat. Susahlah. Beratlah. Nak cerita dia tak boleh. Dan golongan yang cakap pandai ni siapa dia agak-agak? Yang suruh orang buat baik tapi dia sendiri tak buat, siapa dia agak-agak? Yang paling ketara, yang pertama orang munafik. Orang munafik yang pertama lah. Di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ni bila dia cakap pandai, dia sendiri tak buat, orang munafik lah selalunya. Begitu.
Satu. Yang kedua orang Yahudi. Dalam ayat ni Allah Taala fokuskan kepada orang Yahudi. Ni ayat ni. Sebab tu Allah Taala kata atamurun nas, wahai orang Yahudi, adakah patut kamu suruh orang buat baik? Fatansawna anfusakum, tapi kamu tak buat. Kamu lupakan diri kamu sendiri. Wa antum tatluna alkitab, tapi kau orang tahu. Bukti kamu baca kitab Taurat dan Injil. Afala taqilun, kau orang ni tak nak akal ni. Ni kata Allah Subhanahu wa taala. Okey, dua. Yang ketiga, ayat ni Allah SWT nak cerita dekat kita tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Hidup kita ni dia tak boleh lari daripada suruh orang buat baik, halang orang buat jahat. Kita ni halang orang buat jahat, jangan duk faham halang orang zina je. Itu salah satu makna an-nahyu anil munkar. An-nahyu anil munkar ni lebih luas daripada tu. Kita duk faham apa dia kata mencegah orang daripada mungkar. Kita pergi kat kereta orang, pergi mengintai. Ni buat apa kat lah kereta ni? Nampak goyang kereta kan? Pergi kat hotel orang, pergi tu. Pergi tengok surat nikah. Nikah tak lagi. Dia pergi serbu rumah orang-orang yang duk khaluat lah bahasa kita kan. Tu kita lah. Kita duk buat kan? Betul, itu satu part. Kita tak nafikan tu satu tindakan nahi mungkar, betul. Tapi kadang-kadang orang kita dia nampak orang duk rembat erti orang duk rasuah, dia rasa macam tak mungkar pula. Tu silap tu. Betul tak? Kalau orang tu merembat rasuah, biarlah ustaz, dia duduk kat situ. Kalau kita duduk situ pun serupa juga. Tengok cara bercakap. Kalau kita duduk situ pun serupa juga. Dia nak macam menghalalkan pula tindakan hamba Allah. Itu pun kena nahi mungkar juga. Dan konsep nahi mungkar ni cukup luas. Dia terlalu luas tau. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh, yang kita duduk semayang, tengah-tengah duduk semayang, tiba-tiba orang lalu depan kita, kita tak angkat halang, itu pun tak amar tidak nahi mungkar. Faham tak? Kan kita semayang, Islam aja. Masa semayang, ada orang lalu, kita kena halang orang tu daripada lalu. Betul? Kalau ngaji kitab fiqh jumpalah. Sebab tu masa kita semayang, nombor satu, kena ada sutrah. Sutrah ni alat antara kita dengan tempat sujud. Faham tak? Sunat lah, tidak wajib. Nabi SAW naik atas masjid, tiba-tiba hari tu tak ada tempat tiang cari, tak ada. Nabi Muhammad dia pakai serban, buka serban, letak ke depan. Hari tu Nabi Muhammad semayang tak pakai kepiah, tak pakai serban. Bila Nabi tak pakai kepiah, tak pakai serban, Nabi letak ke depan, bermaksud kalau orang nak lalu atas tu. Dan Nabi letak tu antara Nabi dengan sujud. Nampak tak? Maknanya lagi penting letak sutrah daripada semayang pakai serban. Kita ni semayang kena pakai serban. Kalau tak pakai serban rasa macam tak sah dia semayang hari ni. Pahala kurang dia rasa macam ni kan. Tak. Nabi Muhammad pernah semayang tak pakai kepiah. Tak jadi masalah. Kita pergi ke R&R, kita nak semayang jemaah, tengok-tengok ada budak seorang tak pakai kepiah. Kita nak ikut dia, jadikan dia sebagai imam. Tak salah. Tak apa, tak ada masalah apa pun. Kita pula masuk-masuk tengok, piah tak pakai. Pakai t-shirt, pakai seluar jean, cancel semayang seorang. Kan dah rugi pahala. Ni perangai orang Melayu ni. Ni semua perangai orang Melayu. Dia tak boleh ikut ni. Kenapa tak boleh ikut? Tak boleh ustaz pakai seluar jean. Apa masalah pakai seluar jean? Kalau dia pakai seluar setan pun tak boleh lagi. Kan? Pakai seluar jean lah, pakai seluar setan, pakai seluar iblis pulang lah. Yang penting tutup aurat. Kita pergi satu tempat tengok orang tu semayang betul-betul kain plekat ni, baju pun tak pakai, bulu ketiak nampak. Contohlah. Kita nak ikut belakang kawan tu, ikut. Semayang kita sah sebab tutup aurat dah. Dah tutup aurat. Ikutlah masalah. Tak boleh. Dia R&R, dia sanggup semayang seorang berbanding jemaah sebab orang tu pakai seluar jean. Ini perangai orang Melayu. Tak percaya pergi R&R tengok. Ada cerita ni sebab aku tiap hari semayang kat R&R, aku tahu tu. Sehingga tiap hari kita pergi kuliah kan. Jadi semayang asal kat R&R selalunya. Bila pergi kat R&R kita semayang tengok orang, dia boleh nak semayang seorang tu, dia tak nak jemaah. Padahal tak salah mana pergi kat tepi kawan tu dah jadi jemaah lah. Dah boleh 27 kali ganda pahala. Tak, dia nak yang satu tu. Nabi SAW pernah semayang tak pakai kepiah. Nabi SAW semayang pernah tak pakai sorban. Nabi SAW punya penting letak sutra sampai Nabi dia pakai serban tu buka letak ke depan. Nampak? Kita anak tak ada lah suruh mesti semayang buka serban tu. Kalau tak ada alat kita bawa letaklah ke depan tu. Tapi jangan letak barang berharga. Dia bawa expo letak ke depan. Eloklah sujud bagi-bagi hilang. Maghrib sudah hilang handphone, semayang dah tak khusyuk. Kan? Letaklah bawa botol air. Pergi-pergi nampak ada botol air, ambil letak botol air ke depan tu kan. Semayang. Orang lalu-lalu atas botol air tu. Ni kita dah letak dah botol air ni. Yang kita sujud tengah-tengah tu kan. Mari
kat mana itu je boleh ghalat je lalu selam berak dia je. Contoh ni kan. Bila dia lalu kita halang tu kategori nahi mungkar. Sebab kalau kita biar tu, dia telah melakukan kemungkaran. Orang yang lalu tu telah melakukan kemungkaran. Sebab Nabi Muhammad pernah menyatakan beberapa ketika ibadat dia semayang dia tidak diterima disebabkan dia lalu di hadapan orang yang tengah semayang. Nampak? Dah kalau kawan tu tak perasan tu cerita lain. Dia tak tahu kawan tu semayang. Yelah semayang dia orang letak tangan kat perut. Selalu macam tu. Macam Syafi'i ni letak kat perut kan. Kalau mazhab tertentu letak kat dada. Ada mazhab pula letak kat bawah pusat. Yang Mamat ni tak nak. Dia pemalas dia buat betul tangan macam tu. Kita ingat dia berdiri saja, rupa dia tengah semayang. Contohlah kan. Kan ada jadi nak tiru style Mekah ni. Memang betul. Kita tak tahu kita berlalu selama. Dah terlalu tu, dah ke depan tu, alamak semayang. Tak payahlah go start balik. Nampak? Kalau kau lalu, satu kau go start jadi dua dah. Dia ada ni. Dia ada. Dia lalu, alamak saya nak go start. Ada pula kawan tu lalu. Bila lalu tu kawan yang kat tangan. Sebab dia jalan tu cepat sangat, kelajak ke depan. Kawan tadi macam tu tangan. Dia pun selalu. Kawan tu go start balik. Tengok perangai. Dia jadi dua kali kan. Ada separuh cerita kan. Duk tengah semayang, orang tu nak lalu, dia pun ulur tangan macam tu, kawan tu pergi salam. Eloklah itu, lagi masalah kan. Tapi tak apa, dah bagi tahu cegah tu menghalang itu bahawa kategori nahi mungkar juga. Itu pun kategori nahi mungkar. Sekarang ni tak jadi masalah lah bab tu. Sebab zaman dulu dia masjid dia tak ada tau macam kita kapet-kapet dia garis ni. Kapet-kapet dia garis ni zaman sekarang. Taklah zaman dulu kapet pun tak ada. Kita kenal kapet ni sebab ada Pakistan. Kalau tak ada Pakistan, mungkin tak kenal kapet pun. Yang ni kena terima kasih dengan Pakistan. Betul. Jadi kita ni alhamdulillah ada kapet. Kapet pula pun ni moden sekarang dah ada garis pula kan. Kita pun semayang, kita nak lalu tengok garis. Atas pada garis tu lalulah, tak apa. Nabi SAW dalam hadis kalau kita baca, Nabi masa nak semayang tu kalau dia tak ada anak panah, kalau ada panah dia panah kat situ. Dia pacak panah. Kalau ada tombak dia panah kat situ. Dia pacak kat situ kan. Itu Nabi SAW. Tapi kalau tak ada, dia akan buat garisan. Itu Nabi SAW. Kita tak payah buat garis lah. Sebab dah ada garis siap lah. Dia pun nak ambil sunnah, pergi kat masjid buat garis juga. Ni wafsal ni, ambil sunnah. Ni tak cerdik juga ni. Ni masalah Syekh. Orang baca hadis tapi tak cerdik. Susah. Dia baca hadis ni biar cerdik. Sebab kalau kita baca hadis Nabi SAW, antara hadis menceritakan Nabi SAW semayang pakai kasut. Dan memang semayang pakai kasut ni sunnah, betul. Tapi kalau masjid dah pakai kapet, janganlah pakai kasut. Dia nak pakai kasut, berumbam-umbam semayang, habis kapet kotor. Kita tanya, kenapa pakai kasut? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa habis kotor masjid kan? Sebab apa Nabi Muhammad pakai kasut? Zaman dulu mana ada kapet, semayang atas tanah, betul-betul. Betul, zaman Nabi semayang pakai kasut atas tanah. Masjid tu atas tanah. Ni kita semayang ni atas tanah betul-betul. Tu zaman Nabi SAW. Sebab tu para sahabat dengan Nabi SAW bila semayang, habis bagi salam ni, dia keluar daripada masjid, tanah tu ada lagi kat dahi. Tanah tu ada lagi kat dahi. Di situ juga menjadi dalil tidak ada sapu muka. Kita kan bagi salam sapu muka. Assalamualaikum, Assalamualaikum, sapu muka. Betul tak? Mana ada sapu muka? Sapu muka tak ada. Yang ada letak tangan atas kepala. Itu pun hadis tak kuat. Tak apalah, tak kuat tapi nak buat-buatlah. Tapi sapu muka memang tak ada. Orang Melayu tak sapu muka. Kenapa? Lega kata dia. Lega lepas bayar. Orang Melayu. Tak apalah kalau dia sapu muka kerana lega tu tak salah. Yang salah kalau dia sapu muka, tak boleh ni. Ni sunnah Nabi. Tu karut lah. Itu tak boleh lah. Cerita dia. Bukti tak ada sapu muka. Habis semayang, sahabat nampak lagi tanah dekat dahi. Nampak? Itu bukti dia. Jadi tak payah sapu muka depan ni. Kan? Tak sapu muka depan ni. Cerita dia. Tak adalah susah mana sebenarnya. Ibadat kita ni tak ada susah mana pun. Anda pergi semalam, pergi Ulu Langat. Ada seorang kawan ni dia buat rumah terbuka lah. Kan? Kawan-kawan lama tak jumpa. 17 tahun mengaji tak jumpa. Dah habis besar-besar dah ni, dah beranak pinak, jumpa geng-geng sama-sama belajar Pakistan, buat pertemuan dekat Ulu Langat. Pergi duduk sembang-sembang, duduk cerita pasal semayang. Macam mana cerita keluar pengalaman masing-masing. Ada seorang tu cerita, dia kata mari semayang jemaah. Dah tengah semayang jemaah, tiba-tiba Pak Imam tu terbangkit rakaat yang kelima. Bila terbangkit rakaat yang kelima,
Yang makmum belakang ni gelabah. Sudah, aku anda tak tahu. Sudah. Tak reti nak buat. Bila tak reti nak buat tu, Pak Imam aku tu semayang 5 rakaat. Habis semayang, satu surah bising. Ni apa ni 5 rakaat semayang Pak Imam? Pak Imam kata, lah, saya dah ingat cukup dah 4 rakaat. Dah bangkit 5 rakaat. Kenapa tak tegur? Tak tegur lah. Tegur tu macam mana? Tegur dengan baca subhanallah. Seorang Pak Haji kata, saya tegur dah, Pak Imam tak turun. Saya tak dengar pun. Sebab saya baca dengan sir. Kenapa tegur dengan sir? Semayang zuhur kan sir. Mampulah. Kau tegur sir pakai apa? Pak Imam tu tak dengar. Tegur apa? Tak dengar. Ada juga satu cerita. Mari cerita kedua. Macam-macam lah cerita dia dengar. Anak kata, gila manusia dia kan. Ada seorang tu cerita kawan dia cerita. Dia mari semayang. Dia semayang hari tu, dia semayang maghrib 3 rakaat. Main 3 rakaat lah. Dan dia bawa yakin yang dia tu 3 rakaat Pak Imam ni. Bila Pak Imam 3 rakaat yakin, dia pun duduk tayat akhir tu. Masa duduk tayat akhir, yang makmum belakang pula subhanallah. Subhanallah. Dia kata, aku rasa aku cukup dah ni. 3 rakaat tadi. Tapi belakang tu pula subhanallah. Yang makmum kat belakang tu ustaz juga. Salah. Disebabkan ustaz dia pun ya tidak, ya ke tidak kan. Subhanallah, dia betul tidak aku ni. Subhanallah, dia pun bangkit. Bila bangkit habis sembahyang, orang ni pula tegur, "Mam, kenapa 4 rakaat maghrib?" Aku rasa aku betul dah. Dan ada seorang ustaz mangkuk kat belakang menyusah orang. Cerita dia. Ada juga syekh berlaku kes macam tu. Ada. Ada pula kes duk tengah sembahyang, tiba-tiba baca surah. Dia baca surah tu, baca panjang Al-Baqarah. Abashiril ladzina amanu wa amilus belagak. Dia tak nak baca ni Alam Nashrah. Poyo kata dia. Poyo pendek gitu kan. No, baca Al-Baqarah. Abashiril ladzina amanu wa amilus salat. Tiba-tiba tengah jalan terlupa. Apa sambungan ayat? Tersangkut ulang balik. Yang kawan belakang tu Al-Hafiz tegur lah. Abashiril ladzina amanu wa amilu. Apa sambungan belakang? As-salihat. Tambah belakang kan. Baca lagi, dia tak nampak sambungan tu, dia boleh gelap sekejap. Dia gelap tu lah. Bila gelap tak nampak je sambungan tu. Yang belakang tu subhanallah. Dia dah jam sangat dia paling belakang. Kita semayang lain. Kita semayang lain. Mampu hari tu. Ada. Padahal kalau kau baca tak boleh nak berhabis, tinggalkan je. Ataupun baca surah lain. Sebab dia bukan surah wajib baca. Yang kalau kita nak batalkan sembahyang, kalau terlupa Fatihah, teruk sangatlah mamat tu. Fatihah pun tak ingat kan. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim termenung. Apa sambungan ayat? Teruk je kau. Contohlah kan. Yang ni dia tengah baca surah. Kalau tak ingat sama ada kau tinggalkan bacaan tu, kau terus rokok ataupun kau baca surah lain. Rasul wabashiril ladzina amanu, apa sambungan ayat ni? Dok ulang wabashiril ladzina amanu wabashiril bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Saya masalah. Kan? Senang. Ada je ni paling belakang. Semayang lain. Ni boleh itu. Rosak semayang. Ni cerita bab semayang kan. Dia kadang problem lah. Orang ni kadang dia buat ibadat bukan dengan ilmu. Susah juga kan. Kita di semayang, kalau kita kaji betul-betul kan, dia tak susah mana. Contoh satu hadis Al-Mughirah, Imam At-Tirmizi riwayat hadis ni. Nabi SAW semayang jemaah. Di tengah-tengah semayang jemaah, hari tu boleh terkurang rakaat. Rakaat kedua tu, tasyahud awal. Nabi duk ingat tasyahud akhir. Nabi duk teringat dia tasyahud akhir. Nabi SAW pun kadang tersilap juga Syekh. Nabi ni terlupa rakaat sebab terlalu khusyuk. Punya khusyuk sampai terlupa rakaat. Kita ni terlupa rakaat sebab tak khusyuk. Dia balik itu kan. Tu beza kita dengan Nabi SAW lah. Nabi hari tu duduk tahiyat awal tu, tapi Nabi duk anggap diri dia tahiyat akhir. Makna baca habis Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat Nabi kat belakang kata, ada syariat baru semayang zuhur jadi 2 rakaat pula. Nabi pun sambung rakaat. Sahabat Nabi pun ikut lama dengan Nabi SAW. Perhabiskan rakaat, 2 rakaat sebelum bagi salam, sujud sawi 2 kali. Bukan susah mana pun. Kita mari semayang jemaah, Pak Imam hari tu boleh buat macam kes Nabi tadi lah. Contoh lah ni, terlupa dia ingat tahiyat akhir padahal tahiyat awal.
Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang belakang, subhanallah, sepatah kan. Subhanallah. Dia, alamak, silap dia bangkit. Dia bangkit teruskan sembahyang. Tak payah paling. Tak cukup ke? Tak cukup, batal lah sembahyang. Allah cakap Melayu siap lah. Kan? Tak susah mana. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi SAW tengah sembahyang. Tengah-tengah duk sembahyang tu, tiba-tiba rakaat yang kedua, Nabi Muhammad terus bangkit. Tidak duduk tasyahud awal. Terlupa gitu. Patut tasyahud awal lah gitu. Terlupa tasyahud awal, terus bangkit rakaat ke seterusnya. Bila bangkit rakaat ke seterusnya, mana boleh kita nak turun pada duduk, tak boleh. Kalau turun, batal sembahyang. Kita kalau tertinggal sunat, kita jangan kembali balik. Kalau kembali balik, batal sembahyang. Sunat yang berbentuk fi'li lah, perbuatan. Kalau yang bacaan makruh. Kita ni angkat-angkat takbir, terus baca doa iftitah kan. Hari tu terlupa terus baca Fatihah. Contohlah. Bila terus baca Fatihah, doa iftitah ni afdal tidak dibaca. Sebab kita dah start baca Fatihah. Nah. Jadi bila dah baca, tak payah doa iftitah. Kita nak baca juga, kita pergi baca tu makruh. Faham? Hukum dia. Itu sunat yang berbentuk bacaan. Ada satu lagi sunat bentuk perbuatan, antara tasyahud awal. Qunut subuh, sunat, bukan wajib. Hari tu kita rakaat kedua, patut tasyahud awal, terlupa tu rakaat ke seterusnya, berdiri siap lah. Bila berdiri, makmum belakang ikut sama. Makmum belakang kena ikut sama. Bila makmum belakang ikut sama, tak payahlah dia subhanallah kat belakang tu. Jangan subhanallah. Pak Imam, sudah. Dia turun, batal sembahyang. Faham tak? Dah betul tu, dia turun pada tasyahud awal tu, hukum boleh mengakibatkan solat jadi batal. Dia hari tu tak buat qunut subuh, terlupa qunut subuh. Buat lagu mana? 4 tahun duduk Pakistan, 4 tahun tak pernah buat qunut subuh. Akulah cerita ni. Cerita aku ni kan. Jadi dia tak buat qunut subuh. Bila dia tak buat qunut, dia sujud makmum belakang pula tak sekolah, tak mengaji. Subhanallah juga makmum tak sekolah tu. Yang dia ni pun tak berapa nak sekolah juga. Daripada sujud tu bangkit, Allahumma hdina fi, batal sembahyang. Faham tak? Benda sunat kalau dah tertinggal tak payah. Biar ke dia. Kita teruskan sembahyang kita kan. Cara dia. Cerita berlaku zaman Nabi sallam. Nabi hari tu sembahyang, dia tak buat tasyahud awal lah. Bila tak buat tasyahud awal, terus rakaat yang ketiga. Masa rakaat ketiga, orang belakang sahabat Nabi ni subhanallah. Dia dah silap. Dia tak tahulah masa tu, belum tahu lagi, kes tu tak berlaku lagi. Nabi tengah sembahyang tu, Nabi syarat dengan tangan suruh bangkit. Makna tengah sembahyang boleh bagi syarat lagi. Tengah sembahyang Nabi syarat tangan suruh bangkit. Boleh. Kalau tempat kita buatlah, Pak Imam buat macam tu, nak rasa seminggu mengumpat Pak Imam. Seminggu duk mengumpat Pak Imam. Pak Imam apa ni sembahyang boleh syarat-syarat tangan pula kan. Cerita tak ada susah mana pun buat sembahyang. Betul. Awal-awal Islam sembahyang dan boleh bersembah. Tu yang best tu. Awal Islam. Tengah ada sembahyang tu, tiba-tiba datang seorang kawan tengok, lama tak jumpa, boleh bersembah tengah sembahyang. Hebat betul. Sahabat-sahabat Nabi ni masuk dalam masjid, sahabat tengah sembahyang, yang datang lambat, Assalamualaikum, bagi salam. Tengah ada sembahyang tu, Assalamualaikum, Jemaah, Waalaikumsalam. Tengah sembahyang Syekh. Ni cerita ni awal Islam. Sampailah Allah Ta'ala tu dalam Quran, hafizu ala salawatikum wassalatil wusta. Jagalah sembahyang-sembahyang kamu dan sembahyang pertengahan. Allah Ta'ala sebut Quran. Start daripada tu, sembahyang tak boleh bercakap. Start situlah sembahyang tak boleh bercakap. Tapi sahabat Nabi dia tetap perangai lama. Assalamualaikum juga. Masuk balik, Assalamualaikum. Memberi salam sunat, menjawab salam jadi wajib. Hukum kan begitu. Bagi salam, jawab salam wajib. Nak jawab macam mana agak-agak? Nak sembahyang tak kau? Waalaikumsalam kot. Waalaikumsalam orang itu jadi hal lah sembahyang kan. Nabi tengah sembahyang dengan para sahabat, Assalamualaikum, angkat tangan bagi syarat, jawab salam. Itu pun dah memadai. Nampak? Tengah sembahyang, Assalamualaikum, selesai masalah. Senang, tak susah apa pun. Tapi kita ni kami susah. Punya susahnya cara faham Islam kita. Betul. Sebenarnya Islam tak ada susah mana pun. Kita kaji-kaji, baca balik hadis-hadis Nabi, belek balik kitab-kitab hadis, kita tengok, senang je. Kenapa jadi susah? Buat mana? Kita faham Islam ikut orang Melayu. Ada masalah tu. Dia bukan faham Islam ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang insya-Allah. Hari tu masjid Bandar Baru Sungai Buloh khutbah Jumaat. Sebelum tu nak pergi sembahyang Jumaat, ada hamba Allah sampaikan, ustaz tolong jawab 2-3 perkara lah. Adalah 3 perkara. Cuma ada satu perkara ditanya, iaitu doa
masa khutbah, masa khatib berkhutbah kedua, doa, nak tadah tangan ke tidak? Ada orang tanya soalan tu kan. Soalan ni selalu orang tanya sebab dia orang ada ustaz-ustaz tentu kata jangan, haram, bid'ah. Ustaz kata kan. Sebenarnya memang ada larangan tu. Memang ada larangan itu. Ada seorang sahabat nama Bashar bin Marwan radhiyallahu anhu. Dia ni mari sembahyang Jumaat. Tengah-tengah ada sembahyang tu, masa khutbah Jumaat tu baca doa. Masa baca doa ni sahabat-sahabat lain pun angkat tangan. Nabi kata letak tangan sebab Nabi Muhammad pernah larang. Nabi Muhammad SAW masa khutbah dia baca doa, dia bukan tanda tangan, dia tunjuk jari telunjuk macam tu. Tu Nabi SAW khutbah tu masa baca doa, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Dia baca doa tu jari macam tu. Tu Nabi SAW. Yang makmum bawah tak payah tangan, tak bawah dengar Pak Imam baca doa. Nampak? Kita amin ramai kan. Tanda tangan tak ada. Sebab orang Melayu kita dah faham doa mesti tanda tangan. Dia bukan semua doa tanda tangan. Ada doa yang tak tanda tangan. Betul. Masuk jamban tanda tangan ke? Ada orang masuk jamban tanda tangan. Depan pintu jamban, Allahumma inni a'udzubika. Ada orang macam tu. Dia baca doa, lepas tu ada pula orang belakang ambil air sembahyang. Amin ramai. Itu kan. Dia bukan semua doa tanda tangan. Doa makan tak sunnah tanda tangan pun. Doa makan betul. Doa makan tak tanda tangan. Doa makan ni ambil makanan letak depan mulut, baca doa beram, cepat sikit lagi baik. Betul. Buka puasa, Allahumma lakas sumna wa bika amanah. Doa tu selepas buka puasa. Kita baca sebelum buka puasa, terbalik habis. Kenapa baca sebelum buka puasa? Ustaz, TV cakap. Kira TV. Dia kira TV cakap, dia tak kira Nabi cakap. Tu masalah tu. Nabi cakap macam mana? Kan? Dia buka puasa, ni ambil letak kat depan, tuang azan, Allahu Akbar, kita pun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina makan. Segerakan berbuka puasa. Betul. Habis makan dah kenyang siap, baru Allahumma lakas sumna wa bika amanah. Baru baca doa. Nampak? Kita tak baca doa. Jela-jela pula. Dia baca doa tu, doa dia dengan azan tu panjang lagi doa. Dia Allah tak dia pun Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma lakas sumna wa bika amanah. Yang anak ni tengok ayah, bila lah nak makan, bila nak makan. Bila lama sangat sampai habis azan pun doa tak habis lagi. Anak tengok muka ayah dah nampak macam buah kurma. Masalah lah. Sebab apa? Faham Islam cara Melayu, bukan faham Islam cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham Islam cara Nabi Muhammad kita akan nampak senang, tak beban pun. Tapi bila faham Islam cara orang Melayu, terbeban je nampak. Betul Syekh. Macam mana cerita sebelum ni kan, tengah ada semayang, nak ikut ni ustaz, nak kena tepuk ke tak nak tepuk? Tepuk lah. Kalau kawan tu belajar silat tak habis, dia naik siku habis hidung kau itu kan. Kenapa mesti tepuk? Tak tepuk ni. Faham Islam cara orang Melayu lah masalahnya. Faham tak? Faham Islam cara orang Melayu dah. Faham Islam cara Nabi SAW. Baik? Senang insya-Allah, tak ada usaha mana pun. Tak apa. Anak cerita tadi ni yang kita tengah sembahyang duk halang tu, amar makruf nahi munkar. Apa sembahyang mana pergi kita juga kan. Amar makruf nahi munkar ni tanggungjawab yang perlu dibuat. Bahkan sekecil-kecil perkara pun dikira-kira sebagai nahi munkar, iaitu bila orang nak lalu depan kita, kita halang. Nampak? Amar makruf nahi munkar. Cuma bila kita nak amar makruf nahi munkar ni, biar cerdik, biar berstrategi. Kadang-kala ada orang ni dia nak lakukan amar makruf nahi munkar, dia tak ada strategi tau. Dia pakai rembat dia. Yang penting amar makruf nahi munkar. Lepas tu orang tu makin jauh daripada Islam. Tak betul lah. Kita ni biar cerdik nak mengajak orang pada Islam. Macam ada satu cerita. Yang cerita ni ada dengar Ustaz Ismail Kamuh cerita. Orang tua selalu pergi semayang Jumaat. Pergi selalu kat sesi minyak tu, orang berminyak lah. Budak seorang di situ dengan rambut panjang ni semayang dah. Semua tak budak ni. Dia berfikir macam mana nak suruh budak ni semayang. Dia bukan suruh budak tu terus semayang. Dia pergi bubuh minyak. Bubuh berapa? RM3, bagi RM5. Bagi RM2 tak? Ambil, keep the change. Ambil. Baki ambil. Bukan sehari, 3 hari. 3 hari, sehari 5 kali. Hari 3, hari keempat baru tanya. Asal mana? Baru tanya soalan. Nampak? Baru tanya. Dah 3 hari makan jasa. Nanya,
duk mana ni? Duk kampung sebelah. Lama dah kerja sini. Baru ni semayang ke tak? Jam. Tanya semayang ke tidak? Dah 3 hari makan budi. 3 hari makan budi. Kira hari keempat jual budi. Itu maknanya strategi dalam dakwah. Dakwah ni biar strategi. Kita nak ajak orang pada Islam ni biar pandai. Macam ada satu cerita. Ni cerita orang politik lah. Macam mana orang politik kempen supaya pengundi tu boleh undi dia. Ni bukan cerita Kajang, cerita tempat lain. Ada seorang tau. Kalau kita ingat ahli parlimen dulu, namanya Dr. Zulkifli Muhammad. Profesor Zulkifli Muhammad. Dulu ahli parlimen besar dulu. Kalau baca sejarah ada jumpa kan. Ni cerita, anak tak nak cerita politik, nak cerita macam mana dia ajak orang tu undi dia. Ini kebijaksanaan dalam kempen. Dia pergi kempen kat satu rumah. Orang tu parti yang tak setuju dengan dia. Tengok muka dia kata, aku tak nak kau. Muka tak guna perempuan, kutuk berasap. Jam. Dia nak kempen tak boleh, awal-awal dah kena maki. Cuma depan rumah kawan tu adalah waca pedak. Dia kata, tak, saya bukan nak kempen kat awak ni. Saya nak tengok waca pedak ni. Pandai dia, nak tengok waca pedak. Masa tu waca pedak tu duk mentah lagi lah, tak masak lagi kan. Dia pergi tengok waca pedak. Dia kata, ni saya nak cakap kat awak, waca pedak ni jaga elok tau. Kalau besar saya nak beli. Dia beritahu tuan rumah. Tuan rumah tu marah. Terus tak marah. Sebab apa? Nak beli barang. Kan? Tak marah. Dia ni pula pergi program mana-mana. Kalau nak balik dia akan singgah rumah kawan tu. Pergi buat apa? Kawan buat kenapa? Nak tengok waca pedak saya. Pergi sekali, 2 kali, 3 kali. Masa pergi tu sebab sempat bersembang 10 minit, 20 minit. Tak sempat. Masa pilihan raya sekali lagi, kawan tu lompat mati dah. Strategi kempen. Kempen ni bahasa kita. Dalam bahasa Islam panggil dakwah. Dalam bahasa Islam dia panggil dakwah. Dakwah ni biar ada strategi. Kadang-kadang kita ni fikir kita nak cakap tapi kita tak fikir masa kita cakap tu orang nak dekat ke orang nak lari. Silap. Ustaz, saya dah cakap dah Ustaz. Padan muka dia. Padan muka boleh ke dia? Tak betul tau. Salah konsep dakwah. Kita nak ajak orang kepada kebaikan, bukan kita nak melarikan orang daripada kebaikan. Memang perlu cakap benda benar, tapi nak cakap benda benar pun kena pandai. Faham tak? Kena bijak. Dia kadang-kadang faktor pandai bercakap pun boleh dekat pada kita tau. Kalau tak pandai bercakap pun spoil juga. Betul. Macam cerita Maharaja Cina. Seorang Maharaja Cina malam tidur mimpi gigi habis luruh. Mimpi tu gigi luruh. Sedar-sedar mimpi, fikir apalah maksud mimpi aku. Dia panggil semua ahli nujum negara. Masa tu nujum 4 belalang tak ada lagi. Kan? Ibrahim Mazzin lagi tak ada lah. Masa tu kan. Panggil semua nujum. Dia kata dia, aku semalam dah mimpi. Mimpi apa ni? Gigi semua luruh. Apa maksud mimpi aku? Tanya seorang ahli nujum, dia kata apa? Maksud mimpi tuanku, anak tuanku, isteri tuanku, semua dia akan mati. Dia kata aku rasa kau pula aku nak bagi mati. Kata raja ni. Seorang kata dah, bukan macam tu tuanku. Sebenarnya Tuhan nak bagi tuanku umur panjang. Sebenarnya anak tuanku mati, isteri tuanku mati, kaum kerabat tuanku mati. Akhir sekali baru tuanku mati. Yang ni okey sikit. Serupa je mati. Betul tak? Orang cara bercakap tu, bahasa bercakap tu, pasal tak? Barulah dinamakan sebagai dakwah. Makna dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, biar berstrategi. Penting tu. Dan Nabi Muhammad SAW cukup jaga benda macam ni. Tu Nabi SAW. Barulah konsep amar ma'ruf nahi munkar tu kena dengan ajaran Nabi SAW. Tetapi dalam part-part tertentu kadang-kala kita kena cakap walaupun pahit sekalipun. Ada dalam part-part tertentu lah. Lebih-lebih lagi melibatkan kekuasaan. Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal, dia lawan pemerintah pada zaman tu. Imam Ahmad bin Hanbal, dia lawan pemerintah. Sebab pemerintah pada masa tu kata, Quran ni makhluk. Quran ni bukan kalamullah. Masa tu Imam Ahmad ni dia cakap, dia kata tak betul kerajaan. Dia lawan kerajaan. Dia sendiri bisa menjaga. Ada juga kes berlaku. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, kerajaan pada ketika itu naikkan cukai. Rakyat kena bayar cukai. Ulama kerajaan lain semua kata kena bayar cukai pada kerajaan. Kena bayar cukai pada kerajaan. Dia seorang tak cakap, dia diam. Sampai pemerintah pada masa tu pergi jumpa Imam An-Nawawi, tanya, kenapa kau seorang dia tak cakap? Dia kata apa? Aku dapat tahu dalam istana kamu ramai gundik. Aku dapat tahu dalam istana kamu ada hamba.
Aku dapat tahu dalam istana kamu banyak emas dan perak. Aku dapat tahu kau makan dalam istana cukup mewah. Kau jual semua baru fatwa boleh bayar zakat, bayar cukai. Ini keberanian. Ini ulama biarlah. Ulama-ulama dengan kerajaan ni pasal lah kan. Ada beberapa part kena cakap benar. Tapi kadang-kadang satu part kita kena ada kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran. Sebab qulil haqq walau kana murra. Cakaplah benar walaupun pahit sekalipun. Dan konsep amal makruf nahi munkar ni penting, bukan penting dalam masuk kita bagi tahu sahaja, kita sendiri kena buat. Kalau kita cakap tapi kita tak buat, ni ayat ni. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar, cukup besar dosa di sisi Allah Taala kamu cakap tapi kamu tak buat. Wala'iyadzubillah. Allah Taala kata kepada orang Yahudi, ni macam mana ni kamu suruh orang buat baik, kamu sendiri tak buat. Dan Allah Taala sebut di akhir ayat, afala ta'qilun, kau tak guna akal ke orang Yahudi weh? Dok cakap tapi tak buat ni orang tak ada akal. Allah Taala sindi orang-orang Yahudi, Allah Taala kutuk orang Yahudi. Kata Allah, afala ta'qilun, kau orang ni jenis tak ada akal, bodoh cakap macam ni. Itu maksud ayat begitu insya-Allah. Okey, sambungan ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong dengan Allah, dengan kesabaran dan juga sembahyang. Insya-Allah kuliah kita akan datang, kita akan cerita apa kaitan di antara sabar dengan sembahyang pula dalam kuliah akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ni sebelum mana tutup ni, ada buat buku Buku ni anak hari tu ada bawa buku minta derma nak buat masjid Kampung Melayu Sungai Buloh kan. Rupa-rupanya ada Pak Haji mana tahu yang tahu cerita anak minta derma nak buat masjid dengan jual buku ni. Dia pergi jumpa anak, dia bagi satu gudang buku dia ada satu syarikat buku yang dia nak tutup. Jadi buku satu gudang dia bagi anak, ustaz ambil semua buku ni, ustaz pergi jual buku, minta derma buat masjid. Bagus Pak Haji tu. Anak pergi ambil 4 lori buku mana. 4 lori berbagai-bagai tajuk. Jadi hari ni anak buat buku dia tajuk Solat dan Keajaibannya, ditulis oleh Datuk Haji Ishak Bahro, bekas Mufti Selangor dulu. Ingat Allahyarham kan, meninggal Datuk ni. Ni adalah tulisan terakhir beliau, tapi dibuat dalam tulisan lagi cantik lah, tulisan lagi baru, ada edit-edit baru sikit lah. Dan tulis bersama dengan Ustaz Azrul Hakim. Kita kenal lah Ustaz ni kan, Ustaz Azrul Hakim. Buku ni kalau ikut kedai, kau pergi kedai dia akan jual RM17. Dekat sini anda bukan nak jual, anda nak bagi biasa. Tapi kalau orang nak bagi duit derma nak buat masjid, RM10 je. Nak bagi RM10 untuk buat masjid. Sebab tu kalau siapa tak ada duit nak ambil dulu, ambil. Bayar kemudian tak apa. Lepas tu kemudian tu rasa tahu, tiba-tiba rasa terkedekut, tak apa, tak bayar pun tak apa. Contohlah kalau datang rasa tahu terkedekut boleh kali. Contohlah kan. Tapi dah ambil dah, tak apa. Ambil. Ada buku kat belakang tu dalam beg merah. Ambil bawa duit, layan dirilah insya-Allah. Dan ada lagi dalam kereta anak. Ambil lah buku ni insya-Allah. Anak pun yang nak perhabis, nak cari derma pun sama. Anak tak tahan tengok buku banyak sangat rumah anak. Kan? Gitu insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.